Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada grup kelima ingin membentangkan tentang filem dan drama. Okey, topik yang kami telah memilih pada hari ini adalah Mentega Terbang rungkai isu sensitif keimanan muslimin tergugat. Baiklah, sedikit sebanyak sebagai pengenalan. Okey, masyarakat pada era ini tidak kurang cakna tentang filem yang tidak mematuhi syariat Islam. Seperti yang kita tahu, kurangnya prihatin rakyat Malaysia tentang penerbitan filem yang tidak sesuai ditontonkan oleh rakyat atau masyarakat yang beragama Islam. Ia mengakibatkan keraguan tentang iman seseorang yang beragama Islam. Poin yang seterusnya iaitu filem yang seperti ini boleh mengakibatkan seseorang yang beragama Islam murtad. Kenapa saya berkata begitu? Jikalau anda telah menonton filem Mentega Terbang, kita dapat lihat bahawa lakonan-lakonan yang dilakonkan oleh watak-watak di dalam filem tersebut adalah seseorang yang beragama Islam. Tanpa kita sedari, apa-apa perkataan ataupun perbuatan yang kita lakukan telah menjerumuskan kita kepada murtad. Yang seperti kita tahu ada beberapa jenis murtad. Baiklah, yang ketiga, di dalam filem tersebut kita dapat tahu bahawa Aisyah iaitu watak utama telah agak menyimpang dan mengikut kepercayaan agama lain dan juga telah mempercayai bahawa wujudnya reincarnation iaitu reinkarnasi kehidupan semula selepas kematian. Dan poin terakhir dalam pengenalan, saya ingin menekankan filem yang menyentuh agama dan filem-filem seperti ini ia dapat memberi pandangan buruk tentang agama Islam sendiri daripada perspektif orang-orang yang bukan beragama Islam. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Iman Nuraini binti Nur Hafsyam, nombor kad matriks 2022487288. Okey, antara isi saya dapat kemukakan iaitu seorang gadis yang bernama Aisyah mengkaji kitab Bible sehingga percaya akan Yesus. Tak salah nak kaji Bible, tetapi apakah mesej yang hendak disampaikan? Sedangkan terlalu banyak kandungan di dalam Al-Quran yang boleh dibincangkan si isi keluarga beragama Islam mengubah agamanya sendiri. Selain itu, ibu bapanya juga mengatakan bahawa Yesus boleh membawa mereka ke syurga setelah Aisyah membaca beberapa ayat di kitab Bible itu. Tambahan pula, semasa jirannya membawa anjing berjalan-jalan di kawasan perumahannya, ibunya memanggil iaitu kawannya ke rumah. Aisyah memberikan satu set kain batik kepada makcik itu tanda terima kasih atas memberikan Aisyah untuk meminjam kitab Bible kepadanya. Selepas itu, Aisyah bermain-main bersama anjing makcik itu dengan mesranya. Walaupun Aisyah pegang anjing tersebut, ibunya tidak langsung menegur ataupun menghalangnya walhal mereka Islam dan tidak boleh memegang anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal bin Misnin. Jadi saya akan sambung tentang isu yang terdapat di dalam filem Mentega Terbang. Selain daripada dua isu yang telah diutarakan sebentar tadi, konsep kelahiran semula turut diterapkan di dalam filem ini. Di penghujung filem ini, saya beranggapan Aisyah masih kekal Muslim walaupun bapanya terbuka untuk anaknya murtad. Tetapi di hujung filem ini terdapat satu babak di mana Aisyah terlihat seekor kupu-kupu yang hinggap di batu nisan ibunya dan percaya bahawa itu merupakan kelahiran semula ibunya. Beliau merasakan kupu-kupu itu adalah ibunya sendiri, arwah ibunya. Dan konsep perpindahan roh ini daripada satu jasad ke satu jasad yang lain ini wujud dalam pelbagai agama lain selain Islam. Tetapi di dalam Islam, kematian adalah sesuatu yang pasti dan semua manusia pasti menghadapinya. Turut menjadi isu adalah batas-batas penghinaan terhadap agama yang terdapat di dalam filem ini. Secara umumnya, agama Islam, Buddha, Hindu dan Kristian berkongsi pegangan yang sama terhadap perkara-perkara berkaitan etika dan moral. Semua agama menggalakkan penganutnya untuk menghormati agama lain dan menjadi individu yang bermoral. Namun begitu, di dalam filem ini terdapat banyak unsur yang boleh dikatakan sebagai satu unsur yang memperlecehkan agama Islam dan agama-agama lain. Contohnya, terdapat satu babak di mana watak Suresh yang merupakan seorang Hindu mengotorkan nama agamanya sendiri dengan memakan daging lembu. Di mana umum tahu
agama Hindu tidak membenarkan hambanya memakan daging lembu. Selain itu, Aisyah turut menjadi salah satu punca isu ini berlaku kerana terdapat satu babak di mana beliau mencabar syariat Islam dengan memakan pau berintikan daging babi. Take 2. Selain daripada itu, konsep kelahiran semula ataupun reinkarnasi turut diterapkan di dalam filem ini. Di penghujung filem ini, saya beranggapan Aisyah masih kekal Muslim walaupun bapanya terbuka untuk anaknya murtad. Tetapi terdapat satu babak di penghujung filem ini di mana Aisyah seakan percaya pada konsep kelahiran semula selepas melihat seekor kupu-kupu yang hinggap di batu nisan ibunya. Beliau merasakan kupu-kupu itu adalah ibunya sendiri, arwah ibunya. Dan konsep perpindahan roh daripada satu jasad ke satu jasad yang lain ini wujud dalam pelbagai agama lain kecuali agama Islam. Kerana di dalam Islam, kematian adalah sesuatu yang pasti dan semua manusia pasti menghadapinya. Turut menjadi isu adalah batas-batas penghinaan terhadap agama yang terdapat di dalam filem ini. Secara umumnya, agama Islam, Buddha, Hindu dan Kristian berkongsi pegangan yang sama terhadap perkara-perkara berkaitan etika dan moral. Semua agama menggalakkan penganutnya untuk menghormati agama lain dan menjadi individu yang bermoral. Namun begitu, terdapat banyak unsur yang mempelecehkan agama Islam dan agama-agama lain. Contohnya, watak syuris yang merupakan seorang Hindu mengotorkan nama agamanya sendiri kerana memakan daging lembu. Dan selain itu, Aisyah turut mencabar syariat Islam dengan memakan pau berintikan daging babi. Nama saya Muhammad Sharifuddin bin Saharudin, nombor kad matrik 2022854418. Saya akan menerangkan tentang kesan negatif pengeluaran filem yang melibatkan isu akidah. Di dalam kesan negatif ini, terdapat 3, iaitu cenderung ke arah murtad, memperlekeh hukum dalam Islam dan cenderung mempercayai kelahiran semula. Kesan yang pertama, berdasarkan satu babak dalam filem ini, saya berpendapat bahawa mengkaji kitab Bible sehingga percaya kepada Jesus menjadi faktor cenderung ke arah murtad. Menurut ajaran Islam, apabila seseorang Muslim itu mempelajari tentang bagaimana ingin menukar agamanya ke agama lain dan berhasrat untuk murtad, maka akan dinafikan beberapa haknya. Antaranya termasuklah larangan penggunaan harta. Harta milik mereka perlu diletakkan di bawah pengawasan pemerintah dan digunakan untuk kemaslahatan umat. Sekiranya dia kembali kepada Islam, maka tegahan tersebut terbatal dan hartanya dikembalikan semula. Sekiranya tidak bertaubat, harta tersebut dianggap bukan lagi miliknya sejak permulaan tarikh murtad. Selain itu, perbuatan murtad juga akan mengakibatkan terputusnya hak pewarisan antara pelaku murtad dengan keluarganya. Sekiranya salah seorang ahli keluarganya meninggal dunia dan dia masih lagi murtad, maka dia tidak dapat mewarisi harta tersebut berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud tidak mewarisi orang Muslim akan orang kafir dan tidak mewarisi orang kafir akan orang Muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hal kekeluargaan pula, seseorang yang murtad akan terpisah dengan isteri atau suami dan akad perkahwinan tersebut akan tergantung. Sekiranya pelaku murtad itu kembali kepada Islam dalam tempoh iddah, maka dia boleh bersama-sama semula dengan isteri atau suami tanpa akad yang baru dan tanpa rujuk. Namun begitu, sekiranya dia berterusan murtad sehingga tamat iddah, maka akad perkahwinan itu terfasak bermula tarikh murtadnya. Sekiranya selepas itu, dia ingin kembali kepada isteri atau suami, maka hendaklah disatukan dengan akad dan mahar yang baru. Akhir sekali, dalam hal pengurusan jenazah secara Islam dan hak pengebumian di perkuburan Islam akan terbatas selama mereka murtad. Kesan yang kedua, memegang anjing walaupun beragama Islam. Memegang anjing, bermain mesra dengan anjing. Menurut mazhab Syafi'i, anjing termasuk dalam kategori najis mukhalazah, iaitu najis jenis yang berat.
Dalil menunjukkan najis ini tidak memadai membasuhnya dengan air sekali sahaja seperti najis-najis yang lain. Dalam hal ini, ia mestilah dibasuh dengan air sebanyak 7 kali dan salah daripadanya adalah air yang bercampur tanah. Imam Al-Nawawi menjelaskan lagi perkara ini bahawa anjing keseluruhannya adalah najis. Tidak kira sama ada anjing yang terlatih, anjing kecil mahupun yang besar. Ini juga merupakan pendapat Al-Auza'i, Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq, Abu Thawr dan Abu Ubaid. Di antara dalil yang menunjukkan kepada kenajisan adalah berdasarkan riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anjing meminum pada bekas salah seorang daripada kamu, maka tuanglah iaitu buang air itu. Kemudian membasuhlah ia sebanyak 7 kali. Hadis ini telah menunjukkan kepada kenajisan anjing itu. Dalam arti kata lain, jika ia bukan dianggap sebagai najis, sudah tentu tidak diperintahkan untuk menuangnya, iaitu membuang baki air daripada sisa minum anjing itu kerana perbuatan tersebut termasuklah dalam merosakkan harta benda dan kita dilarang daripada mensia-siakan harta. Begitu juga dengan riwayat lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sucinya bekas salah seorang di antara kamu apabila ia dijilat anjing adalah dengan cara membasuhnya sebanyak 3 kali dan basuhan yang pertama dengan tanah. Hadis ini jelas menunjukkan kepada kenajisan anjing. Hal ini kerana kesucian itu datang selepas daripada hadas atau najis. Maka dalam konteks di sini, kesucian daripada hadas tidak mungkin. Justeru, telah bahawa bekas itu disucikan daripada najis. Berdasarkan kepada perbahasan di atas, saya berpendapat bahawa orang Islam tidak boleh memegang anjing tanpa sebarang keperluan kerana anjing adalah dikategorikan sebagai najis mukhalazah. Lebih-lebih lagi, menyentuh najis tanpa sebarang keperluan juga adalah bertentangan dengan sifat orang Muslim itu sendiri. Hal ini kerana sifat orang Muslim itu suka kepada kebersihan dan menjauhi segala perkara kotor serta najis. Walau bagaimanapun, tidak mengapa menyentuhnya jika ada keperluan seperti mereka yang membelanya sebagai haiwan pemburu, pemandu jalan orang buta, penjaga rumah dan ternakan mahupun bagi tujuan merawat dan sebagainya. Kesan yang ketiga iaitu cenderung mempercayai kelahiran semula. Mati hidup semula. Dalam ajaran agama Hindu dan Buddha, kelahiran semula merujuk kepada kepercayaan bahawa seseorang yang dilahirkan kembali ke dunia ini selepas badan yang dihuninya meninggal dunia. Dipercayai bahawa adanya suatu proses kelahiran kembali di mana semua makhluk hidup yang ada di dalam alam semesta ini akan terus-menerus mengalami tumimbal lahir selama makhluk tersebut belum mencapai tingkat kesucian arwah. Alam kelahiran ditentukan oleh karma makhluk tersebut. Apabila baik, akan terlahir di alam bahagia. Apabila ianya jahat, akan terlahir di alam yang menderitakan. Berbeza dengan ajaran Islam, di mana tiada istilah kelahiran semula dalam rukun iman kerana manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah untuk hidup serta mati sekali sahaja di dunia. Dan manusia hanya akan dibangkitkan pada hari akhirat untuk Allah menghitung serta membalas amal perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nasri Humairah binti Muhammad Azhar. Nombor matrik saya adalah 2028711712. Pertama adalah penglibatan komuniti dan pemimpin. Penglibatan komuniti dan pemimpin budaya memegang peranan yang penting dalam menangani filem yang berpotensi menimbulkan kontroversi agama. Misalnya, dalam pengeluaran filem tertentu yang mengandungi elemen sensitif, akidah, pengarah dan pasukan filem wajarlah mengadakan pertemuan terbuka dengan pemimpin agama, tokoh masyarakat dan wakil kelompok keagamaan setempat seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Dalam dialog ini, pihak filem hendaklah menjelaskan niat kreatif mereka dan mendengar secara langsung pandangan serta kebimbangan yang timbul dari masyarakat. Sebagai contoh, pengarah menceritakan bagaimana elemen filem tersebut dimaksudkan sebagai kritikal sosial yang tidak bermaksud merendahkan nilai agama, tapi lebih kepada menyampaikan pesan universal tentang keadilan. Selain itu, penglibatan juga boleh melibatkan konsultasi dengan tokoh budaya atau intelektual dalam komuniti yang mempunyai
pengetahuan mendalam tentang sejarah dan nilai-nilai tradisional yang dipegang oleh masyarakat. Misalnya, dalam konteks filem yang mengandungi elemen sejarah atau budaya, filem tersebut dapat dibincangkan dengan pakar budaya untuk memastikan penampilan dan representasi yang tepat dalam filem tersebut. Ini membantu mengelakkan penyalahgunaan dan penyelewengan nilai-nilai bersejarah yang sensitif kepada komuniti tersebut. Keterlibatan dalam komuniti juga membuka pintu untuk menerima umpan balik secara langsung. Contohnya, setelah pertayangan filem kepada kumpulan komuniti yang terlibat, mereka dapat memberikan pandangan kritis dan memberikan cadangan tentang bagaimana filem itu boleh disempurnakan untuk memastikan ia tidak menyinggung sensitiviti agama. Kedua adalah pematuhan undang-undang dan peraturan. Undang-undang Malaysia turut mengawal aktiviti dan kandungan filem untuk memastikan pematuhan kepada undang-undang dan nilai-nilai masyarakat. Akta Filem 1981 yang dikuatkuasakan oleh Lembaga Penapisan Filem LPF serta Akta Penapisan Filem 2002 Akta 620 memperuntukkan hukuman bagi mereka yang memiliki, mengawal, menyebar, menayang atau membuat filem atau bahan publisiti filem yang dianggap lucah atau tidak patuh kepada kesopanan awam. Di samping itu, Kanun Kesesaan Akta 574 dalam Seksyen 298 dan 298A juga mengharamkan penggunaan perkataan atau tindakan yang berniat untuk menyakiti perasaan agama seseorang atau mengganggu keharmonian antara individu atau kumpulan berbeza agama. Kesalahan tersebut boleh mengakibatkan hukuman denda atau penjara selama beberapa tahun iaitu selama 5 tahun sesuai dengan undang-undang yang terpakai dalam konteks ini. Lembaga Penapisan Filem LPF berperanan dalam menetapkan klasifikasi umur bagi penonton filem. Contohnya, filem yang mempunyai kandungan lebih sensitif atau mengandungi unsur-unsur yang boleh mempengaruhi psikologi kanak-kanak mungkin diberikan penilaian umur yang lebih tinggi seperti P13, 18 atau 18 SG untuk mengekalkan sensitiviti terhadap usia penonton. Jabatan Filem Negara turut mempunyai tanggungjawab penting dalam meletakkan dasar-dasar berkaitan dengan peredaran filem di negara kita. Mereka bertanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan perundangan berkaitan filem dan mengadakan garis panduan serta polisi yang menyeluruh untuk memastikan filem yang dihasilkan mematuhi undang-undang dan merangkumi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga adalah mengambil penilaian dan maklum balas masyarakat. Pertama, penting untuk menerima dan menghargai maklum balas dari masyarakat. Ini melibatkan tidak hanya mendengar, tapi juga memahami kebimbangan dan pandangan yang dibawa oleh masyarakat terhadap kandungan filem. Maklum balas ini dapat menjadi panduan penting bagi pasukan pengeluar untuk membuat perubahan yang diperlukan agar kandungan filem lebih sesuai dengan nilai-nilai yang dihormati oleh komuniti. Selanjutnya, jika terdapat kebimbangan serius yang timbul, langkah seterusnya adalah melakukan peninjauan semula terhadap kandungan filem. Peninjauan ini perlu dilakukan secara teliti dan kritis untuk mengenal pasti aspek-aspek yang mungkin menimbulkan kebimbangan dalam konteks akidah. Jika diperlukan, perubahan atau penyesuaian akan dilakukan untuk memastikan bahawa filem ini tidak menyentuh atau menyeleweng nilai-nilai yang agama yang dihormati oleh masyarakat. Contoh nyata pelaksanaan langkah-langkah ini adalah seperti dilakukan oleh pasukan pengeluar filem dalam filem tertentu. Setelah menerima maklum balas daripada pelbagai kumpulan masyarakat dan menerima kebimbangan yang serius tentang kemungkinan penyelewengan akidah, mereka melakukan peninjauan semula terhadap beberapa babak kunci dalam filem tersebut. Dengan mendengar kebimbangan masyarakat dan melalui peninjauan semula yang teliti, mereka membuat perubahan yang diperlukan dalam dialog dan penggambaran untuk mengelakkan sebarang kekeliruan atau penyelewengan dalam akidah yang dipegang oleh masyarakat. Sebagai penutup perbicaraan, majoriti filem-filem di Malaysia ini tidak lagi mematuhi atau melanggar isu agama yang mengikuti ajaran luar dan boleh menyesatkan seseorang individu sekiranya iman atau ilmunya tentang agama masih tidak mencukupi. Hal ini boleh menyebabkan mereka terserong dari perjalanan ke arah kebaikan dan impak yang diberi itu boleh memudaratkan individu dalam mendekati agama Islam. Selain itu, pihak siaran televisyen perlu melarang filem yang melanggar undang-undang dan larangan Islam supaya tidak memberi kesan negatif kepada penonton yang beragama Islam di seluruh Malaysia.
Sekiranya seseorang itu telah terjebak dengan perkara seperti ini, sudah jelaslah bahawa mereka ada perasaan ingin mencuba dan memberi pengajaran yang melalaikan kepada seseorang individu. Pengarah filem juga perlu membuka mata agar tidak membuat filem yang tidak memberi faedah kepada penonton kerana hal ini menyesatkan dan kerja yang dilakukan itu dikira berdosa besar sebagai umat Islam. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.